Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabal qabr wa qina adzabal mahsyar. Rabbi ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Pelajaran 7, Iblis dan syaitan yang durjana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qulna lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qulna ya adamus kun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna bitu ba'dukum li ba'din aduwwun walakum fil ardi mustaqarrun. 'Alaikum. 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 'Alaikum
ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, tunduklah, berilah hormat kepada Nabi Adam alaihi salam. Lalu mereka sekalian tunduk memberi hormat melainkan iblis. Dia enggan dan takabur. Dan dia tergolong dalam kalangan orang kafir. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Dan kami berfirman, wahai Adam alaihi salam, tinggallah engkau dan istrimu dalam syurga dan makanlah daripada makanan syurga apa-apa sahaja yang kamu berdua sukai sepuas-puasnya. Dan janganlah kamu menghampiri pokok ini. Jika kamu menghampiri pokok ini, maka kamu akan tergolong dalam kalangan orang yang zalim. Orang yang melakukan kesilapan lah, ya. Bukan zalim yang macam yang zalim yang bahasa Melayu tu, okey? فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Setelah itu, lalu syaitan menggelincirkan mereka berdua dari syurga itu dan menyebabkan mereka dikeluarkan dari nikmat yang mereka telah berada di dalamnya. Dan kami berfirman, yakni Allah, turunlah kamu. Sebahagian kamu menjadi musuh sebahagian yang lain, dan bagi kamu semua disediakan tempat kediaman di bumi, serta manfaat kesenangan hingga suatu masa. Allah sediakan sesuatu untuk kita semua di bumi, ya, bermula daripada Nabi Adam dan Siti Hawa. Oh ya, sebahagian kamu menjadi musuh sebahagian yang lain. Kamu ingat cerita Habil dan Qabil? Ya, itu contoh yang contoh permusuhan yang pertama. Okey? فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ
Innahu wat-tawwabur rahim. Kemudian Nabi Adam alaihissalam menerima daripada Tuhannya beberapa kalimah, kata-kata pengakuan taubat yang diamalkan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah Al-Baqarah ayat 34 hingga 37. Baca dan fahami ketaatan malaikat dan penderhakaan iblis. Malaikat ialah hamba Allah yang taat pada segala perintahnya. Mereka akan melakukan segala arahan dan suruhan Allah. Hubungan malaikat dengan Allah merupakan perhambaan secara mutlak. Malaikat tidak melanggar suruhan Allah kerana mereka dicipta tanpa nafsu dan keinginan. Mereka melaksanakan suruhan Allah kerana takut akan Allah. Kasih dan takutlah ya. Sifat iblis. Iblis pula berbeza daripada malaikat. Pada peringkat awal, perlakuan iblis menyerupai perlakuan malaikat yang sentiasa patuh beribadah kepada Allah. Namun, segala-galanya berubah apabila iblis enggan tunduk memberi hormat kepada Nabi Adam alaihissalam setelah diperintahkan oleh Allah. Semua malaikat tunduk hormat kecuali iblis. Keingkarannya disebabkan oleh sifat sombong dan takabur. Iblis berbangga dengan asal kejadiannya yang dirasakannya lebih baik daripada Nabi Adam. Iblis dijadikan daripada apa? Mari kita lihat. Malaikat dijadikan daripada malaikat dijadikan daripada cahaya. Nabi Adam dijadikan daripada tanah. Iblis dijadikan daripada api. Sebab itulah iblis tidak mahu tunduk menghormati Nabi Adam alaihissalam. Bermula daripada keengganannya untuk tunduk hormat kepada kejadian ciptaan Allah, maka iblis telah bersumpah untuk menyesatkan anak-anak Nabi Adam sehingga ke hari kiamat nanti. Perintah dan larangan Allah kepada Nabi Adam. Perintah Allah menghuni dan menikmati makanan dalam syurga. Larangan Allah jangan menghampiri sejenis pohon. Iblis dan syaitan menyesatkan manusia. Antara cara syaitan menyesatkan manusia adalah 1. Menimbulkan rasa was-was dalam diri manusia. Aku sudah sembahyang berapa rakaat? 4 ke 3? 4 ke 3? 4 ke 3? Macam 3. Macam 4. Was-was. Yang kedua, menghasut manusia supaya meninggalkan suruhan Allah. Janganlah sembahyang, tak payahlah puasa, janganlah zakat, janganlah pergi sekolah, janganlah belajar, janganlah buat kerja rumah. Segala-galanya syaitan hasut. Menghasut manusia supaya melakukan larangan Allah. Apa ya larangan Allah? Allah bilang jangan mengucap orang, jangan mengucap. Apa bahasa Melayu jangan mengucap? Jangan. Okey, Allah cakap jangan buat jahat. Okey? Apa syaitan suruh? Apa yang syaitan lakukan kepada kita? Buatlah jahat, buatlah jahat, buatlah jahat, buatlah jahat. Syaitan dia warna kuning. No. Okey, nombor 4, menimbulkan perasaan riak apabila beramal. Okey. Syaitan mungkin akan suruh kamu bersedekah. Oi, bersedekahlah kamu. Oi, bersedekahlah kamu. Oi, bersedekahlah kamu. Jangan lupa selfie ya. Jangan lupa selfie ya bersedekah. Lepas tu jangan lupa upload lah. Jangan lupa puasa. Jangan lupa bagi tahu semua orang yang kau sudah bersedekah 1 juta ringgit. Okey? Menimbulkan perasaan dia apabila beramal. Itu kerja-kerja syaitan. Yang seterusnya yang kelima, menggalakkan amalan sesat. Cara menghindari godaan syaitan. Islam mengajar umatnya untuk mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Kemudian,
Islam mengajar umatnya untuk berusaha menghindari godaan dan gangguan syaitan. Cara untuk menghindari godaan syaitan meliputi aspek akidah. Kamu tengok buku teks kamu di bahagian isi kandungannya. Aspek ibadah dan akhlak. Okey? Ianya boleh digambarkan seperti sebatang pokok yang berbuah. Okey. Nampak ni? Ini pokok. Pada sebuah pokok tu mesti ada apa? Pokok tu mesti ada akar, ya. Pokok tu mesti ada batang pokok yang kuat, yang kukuh. Kemudian ada lagi ranting-ranting ataupun dahan-dahan pokok yang tidak kuat, yang kalau prak patah. Prak patah. Okey. Yang seterusnya di sebuah pokok tu mesti ada pokok-pokoknya, mesti ada daun-daunnya, dan di sebalik daun-daun tu kalau kita nampak ada buah-buahannya, ya. Seronok kan ada buah-buahan dapat dimakan, manis pula tu ada buah yang masam, ya. Bergantunglah kepada jenis pokok yang ditanam. Baiklah. Akar diumpamakan seperti akidah. Itu memperkuat akidah kepada Allah, ya. Okey, soalan dia, bagaimanakah cara menghindari godaan syaitan? Okey, dari segi akarnya, ya, dari segi akidahnya, hendaklah kita memperkuatkan akidah kita kepada Allah. Okey, naik dari lepas akar, ada batang pokok yang diumpamakan seperti ibadah yang wajib. Contohnya solat, puasa, zakat, haji. Okey? Seterusnya, ranting-rantingnya, dahan-dahannya diumpamakan sebagai ibadah yang sunat-sunat. Ni sunat ni hendaklah diperbanyakkan. Okey? Yang seterusnya, buah. Buah ni diumpamakan seperti akhlak. Di bahagian akhlak, hendaklah kita menghias diri dengan akhlak yang mahmudah. Pengajaran ayat. Kita perlu mencontohi malaikat yang memberikan sepenuh ketaatan kepada Allah tanpa bantahan. Kita hendaklah menjauhi sifat sombong dan takabur kerana sifat ini merugikan diri. Kita seharusnya tidak mudah terpedaya dengan godaan syaitan agar hidup selamat di dunia dan di akhirat. Kita mesti segera bertaubat kepada Allah apabila melakukan dosa kerana pintu taubat sentiasa terbuka. Sampai di sini sahaja kelas kita pada hari ini. Semoga bertemu lagi dalam kelas yang akan datang. Semoga semua sentiasa berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Bye. Assalamualaikum.